Itu kalau tuan-tuan tengok ustaz-ustaz di Perlis ni, antara perkara yang kita seru orang ramai iaitulah jangan ta'assub dan fanatik kepada ustaz. Sebab apa? Sebab kita sedar tak mustahil kita pun akan tersilap juga. Kerana itu kita tak beri fanatik. Katalah ada perkara yang saya cakap pada malam ni, ada ustaz lain bagi tahu saya salah dan dia datangkan bukti, maka tuan-tuan ikut dia. Jangan ikut apa yang saya cakap pada malam ni. Yang penting mesti bukti dari Al-Quran dan Sunnah dan panduan dari ulama yang muktabar. Nah, kita habaqlah, jangan fanatik. Kita boleh datangkan alasan, tetapi jangan fanatik. Kerana itu kita tak setuju mana-mana pihak bawa mari mana-mana tokoh dalam negara kita, kemudian ajak orang ramai fanatik kepada dia. Baru ni mari apa Habib apa dah. Saya tengok dalam orang duk sebar dalam TikTok, dalam Facebook, ada seorang dia buat perhimpunan, pertemuan dengan artis-artis. Ada seorang artis bangun kata kat Habib tu, wahai Habib, kalaulah di akhirat nanti, wahai Habib, kalaulah kami ni masuk neraka di akhirat kelak, janganlah Habib tinggalkan kami, tariklah kami juga masuk ke dalam syurga. Lebih kurang begitulah. Bunyi cakap tu macam seolah-olah kita telah letak kepastian kepada Habib tu dia mesti ahli syurga. Ini bahaya. Kefahaman-kefahaman yang seperti ini bahaya. Dan sepatutnya orang agama, Habib ke dia, syekh ke dia, kalau ada orang anggap dia seperti ahli syurga, dia kena perbetulkan cara faham orang tersebut. Menjadi amanah Habib itu memberitahu kepada orang yang bertanya. Sama-sama kita berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Aku berdoa untuk kamu, kamu juga berdoa untuk aku supaya kita selamat di akhirat kelak. Kita tak boleh biarkan orang ramai seolah-olah memahami kita ni seperti ahli syurga, pasti duduk dalam syurga. Belum tentu, tuan-tuan. Ada baru ni bicarakan tentang apa dia? Tentang kita katakan tadi, tidak boleh kita tentukan secara qat'i, secara yakin seorang itu sebagai ahli syurga ataupun tidak. Kita hanya bersangka baik, kita melihat kepada hukum zahir saja. Ketika Habib Umar datang ke Malaysia baru-baru ni, dia dah seorang artis tu, Dato' Rosyamno, viral baru-baru ni. Jadi bualan di perkampungan Sunnah mengkritik tragedi ataupun kes permintaan Dato' Rosyamno kepada Habib Ali. Jadi ialah bukan sebenarnya cerita tentang Rosyamno, tapi dia terkait dengan Habib Ali. Orang kalau dah tak suka tu, sedawa pun dia akan kasi busuknya, lalu pun dia kata busuknya. Itu kalau dah tak suka lah kan. Jadinya di perkampungan Sunnah, Ustaz Kadir Ishaq membuat satu komentar bagaimana Datuk Rosyamno berkata, membuat pernyataan kepada Habib Umar. Kata Datuk Rosyamno, dia cakap kepada Habib Umar, wahai saya mohon wahai Tuhan Habib, kata Datuk Syamno ni, saya mohon wahai Tuhan Habib, pandanglah kami yang ada dalam dewan ini, kata apa nama dia, Habib Datuk Syamno, jika kami tidak diizinkan, perkataan jika kami tidak diizinkan masuk syurga, kami berselisih dengan Habib untuk ke syurga, mohonlah kepada Allah syafaat mengeluarkan kami untuk masuk ke syurga. Ini kenyataan permintaan Datuk Rosyamno kepada Habib Umar. Jadi Habib Umar apabila diberikan permintaan begitu, Habib Umar hanya berdoa saja
Doa seperti biasa, doa selama kita di Teguh Kayu sebelum habislah mengenai doa saja. Habib Umar tak pun menjaminkan dan sebagainya, tidak. Seolah-olah tidak memberi respon secara khusus permintaan Datuk Roshamno. Saya bukan nak mempertahankan Datuk Roshamno ataupun bicara Habib Umar, tidak. Saya nak membicarakan tentang kes isu tersebut. Jadi golongan-golongan Perlis mendakwa berlakunya ta'assub kepada Habib Umar. Kalau isu itu terus timbulnya isu ta'assub seolah-olahnya para asatizah kita menyeru masyarakat ta'assub kepada Habib Umar. Ini suatu tuduhan yang tak berasas. Kalau kita tak suka, semua kita tuduh sebagai ta'assub. Sedangkan kita ta'assub, kita tak perasan. Kita ta'assub pada diri kita. Datuk Roshamno tu, kalau kita nak tuduh dia sebagai ta'assub, tak pernah kita tengok ada tak gambar Habib Umar dalam rumah dia? Ada ke? Tak ada. Adakah Roshamno tu pergi ke Yaman, pergi rumah Habib Umar? Tak juga. Jadi macam mana nak katakan sebagai ta'assub? Jadi tak bolehlah kita katakan sebagai ta'assub. Itu majlis. Jadi permintaan dia, permintaan Datuk Roshamno. Jadi sekadar permintaan, bukannya atas dasar ta'assub, tidak. Sekarang isunya pula permintaan tadi, adakah dibenarkan, boleh ke tidak dari neraca syarak? Jadi saya tak nak jawab dari sudut Asy'ariyah dan semua. Cuma saya nak sentuh, berikan komentar kepada Ustaz Kadir Sahak dan juga mereka seangkatan dengan Ustaz Kadir. Ustaz Kadir ni saya respect cara beliau, penyampaian beliau, cara akhlak beliau, saya respect berbanding dengan barisan-barisan yang lain. Jadinya Ustaz Kadir Sahak pun dah mengatakan kalau dia salah, tegur. Salah, tegur. Jadi sini saya memberikan teguran kepada Ustaz Kadir Sahak. Saya nak memberikan komentar mengenai peristiwa itu menurut kacamata ataupun metodologi manhaj salafi yang mereka dakwa. Permintaan tersebut, kita lihat permintaan Habib Datuk Roshamno. Datuk Roshamno mengatakan, jika, perkataan awal tu, jika, kena ingat perkataan jika, jangan lepas pandang. Jika kami tidak diizinkan ke syurga, kami berselisih dengan Habib Umar untuk ke syurga, maknanya kami nak ke neraka, Habib Umar ke syurga. Kan berkaitan dengan jika lagi tadi tu. Berkaitan dengan jika. Jadi kami tak dapat masuk syurga, Habib Umar pula masuk ke syurga. Mohonlah kepada Allah, mohon kepada Allah. Jadi mohon kepada Allah, berikan syafaat untuk keluarkan kami untuk masuk ke syurga. Jadi situ adanya dikaitkan jika, dikaitkan dengan apa dia? Minta kepada Tuhan, dikaitkan berkaitan inilah keizinan semua ni. Jadinya kalau kita lihat kenyataan Datuk Roshamno ini, kita bawakan kepada kacamata Salafi sendiri, kacamata Ibn Taymiyah sendiri, kacamata ulama Saudi sendiri, perkara ini bukanlah syirik, bukanlah khurafat dan sebagainya. Cuma tak digalakkan sajalah. Saya bacakan kenyataan Syekh bin Baz. Syekh bin Baz ketika menghuraikan dalam kuliah dia menghuraikan ataupun menghuraikan kitab syarah Kasyfus Syubhat bagi karya Syekh Muhammad Abdul Wahab. Apa antara soalan yang ditujukan kepada bin Baz? Seorang bertanya kepada bin Baz, "Lau ra'a syakhsan saufa yazhabu ilal jihad." Seandainya seseorang melihat seorang yang lain yang akan pergi berperang, berjihad fi sabilillah. Faqala, maka berkatalah orang yang melihat tadi, lahu kepada lelaki nak pergi berperang tadi, inistushhitta, seandainya engkau disyahidkan, kau mati syahid fi sabilillah,
Ishfa' li. Kalau kau mati syahid nanti, kau syafaatkanlah aku. Ni soalan ditanyakan kepada Bin Baz. Bin Baz ni kita tahulah mufti Saudi. Jadi rupa-rupanya ramai geng-geng salafi ni tak faham lagi manhaj mereka. Jawab Bin Baz. Jadi saya dapati Bin Baz punya jawapan lebih bertepatan dengan manhaj mereka yang sebenar, manhaj mereka. Hadza yashfa'u ba'dal mauti. Ini, kes ni memberi syafaat selepas daripada kematian. Bukan minta sekarang. Minta bila? Syafaat-syafaat ni bukan sekarang. Syafaat ni adalah selepas pada kematian. Hadza mahalluhu ba'dal ba'si wan nusyur. Ini, kes ini tempatnya, dia punya puncanya selepas daripada kebangkitan, maknanya selepas pada alam akhirat nantilah. Ya telabu minhu, orang yang melihat tadi, minhu minta daripadanya, daripada orang yang nak pergi jihad tadi, pergi berperang tadi, dia minta apa dia? Ayyashfa'alahu, mintakan syafaat bagi dirinya. Wahwa, yang peminta tadi hayun. Dia ketika diminta tadi dia hidup. Jadi Roshamno ketika diminta tadi, mohon tadi, dia hidup tak? Hidup. Yusihi, dia wasiatkan kepada orang yang nak pergi berperang tadi. Jadi dia wasiat, seolah-olah Roshamno tadi wasiat kepada Habib Umar, minta tolong tadi. Wahwa hayyun, orang yang nak pergi perang tadi, dia belum pergi perang lagi, baru nak pergi perang, dia hidup tak? Hidup. Wahwa hayyun al-an, jadi Habib Umar masih hidup lagi. Jadi bertemu, dinamakan sebagai hadir. Antara manhaj Taimiyah, manhaj pengaku salafi, yang tak bolehnya minta-minta ni, seandainya kita minta orang tu tak ada. Macam sekarang, anak saya, isteri saya kat rumah tanya, panggil, Along, mari sini. Tak boleh. Sebab anak saya tiada kemampuan untuk mendengar. Kalau anak saya ada di sini hadir, maka tak apa, permintaan itu tak apa, kerana dia kemampuan untuk mendengar. Golongan-golongan salafi ini, dia punya konsepnya, bila nak minta mesti mampu mendengar. Satu, kalau cakap melalui telefon tak apa, jauh, walaupun jauh tak apa. Tapi kalau cakap dengan orang tu yang jauh, tak boleh, tanpa ada perhubungan yang boleh menyampaikan. Jadi Habib Umar hidup lagi, Roshamno hidup, ada hadir di situ. Jadi Habib Umar boleh mendengar. Selesai situ, satu masalah. Lagi apa dia? La ba'sa, katanya apa dia? Kata Bin Baz, la ba'sa idza bu'isa yaumal qiyamati. Tak apa apabila dibangkitkan hari kiamat nanti. Jadinya yang dimintakan syafaat bukan sekarang. Jadi kalau sekarang siapa pun tak boleh bagi syafaat. Tapi di akhirat kelak nanti, kan dia kata tadi, seandainya kau mati syahid. Jadi orang syahid ni ada syafaat. Syafaat itu bukan dia saja ada, tapi Allah Ta'ala yang beri. Jadinya yang kemampuan tak ada beri syafaat itu sekarang, tapi di akhirat kelak nanti, jika Tuhan dah berikan keizinan, kemampuan, kudrah, kemampuan untuk memberi syafaat, maka tak apalah pada ketika itu. Nampak? Ini fatwa Bin Baz, tak masalah pun. Dia kata la ba'sa. Ni Bin Baz ni marah orang paling aku ni. Orang tanya lagi kepada Bin Baz, ya Syekh, ma fiha syai'un, tak apa ke? Kata Bin Baz, ma fiha syai', tak apa pun. Jadinya tak syirik pun, tak kurafat, tak ada apa benda pun. Ini kenyataan Bin Baz. Ni jadinya saya lebih tahu sedikit lah daripada golongan ni. Kalau nak faham lagi, boleh baca huraian Syekh Muhammad Salih Munjid. Dihuraikan kenyataan Bin Baz ini. Dihuraikan bagaimana kaedah-kaedah tidak berlakunya syirik di situ. Kalau ketua orang dia punya Rabbani mereka dan mengatakan tak apa, kenapa tiba-tiba kita Malaysia ada tiba-tiba macam kena bom nuklear dekat Perlis sana? Macam kena bom nuklear sana, tak pasal-pasal Habib Umar kena, Dr. Ali Jumaah kena. Fungsinya macam mana? Kekuncinya lah, bila tak suka, habis semua dikitaikan. Hilang apa nama? Amanah. Hilang dia punya rasionalnya, pemikirannya. Sedangkan
dalam konsep manhaj mereka sendiri pun tak ada masalah pun. Kalau mereka mengatakan yang kami tegurkan ialah masalah apa nama ta'assub. Ta'assub tu kamu yang fikir ta'assub. Roshan tu bukan ada gambar pun dengan Syekh Habib Umar. Tak ada apa masalah pun. Kamu yang rasa sendiri, kamu mentasawurkan, menkhayalkan perkara tersebut, lalu kamu menghukumkan. Kamu yang khayalkan orang semua ta'assub dengan Habib Umar, semua ta'assub. Kamu khayalkan, kemudian kamu hukumkan. Itu masalah kami, bukan masalah orang lain. Jadi sampai